So seterusnya ini adalah yang terakhir lah saya rasa. Okey. Last sekali adalah penentuan sama ada dua matriks adalah sama. So sekarang ni kita nak tentukan matriks itu sama ke tidak. Okey, apakah ciri-cirinya? Yang pertama, dia mesti peringkatnya sama. Okey, peringkat dia mesti sama. Yang ni yang paling penting. Okey, ada dua kriteria, dua syarat nak tentukan dia adalah sama. Yang pertama, peringkat sama. Apa maksudnya? Jadi peringkat ni kita dah boleh cakap tadi, kita dah belajar contoh peringkat 2/2. Bermaksud yang satu lagi yang kita bandingkan itu juga mestilah 2/2. Ataupun kalau kita bandingkan yang pertama 3/2, yang kedua pun mesti 3/2. Okey, sekarang saya nak tanya, adakah 3/2 dengan 2/3 tu sama? Contoh, 3/2 dengan 2/3. Adakah ini peringkat metrik yang sama? Adakah dia dua benda yang sama? Oh. Tak sama. Jangan tersalah. 3/2, 3 tu adalah baris Ini adalah baris. Bermaksud ada 3 baris. Okey. 2 tu adalah lajur. Bermaksud ada 2 lajur. Begini. Okey. Ini 2/3, 2 baris. 3 tu adalah lajur. 1, 2, 3. Dia begini. So dia dua perkara yang berbeza. 3/2 dengan 2/3 adalah dua perkara yang berbeza. Jadi untuk yang nombor yang ketiga ni, contoh ketiga ni, ini peringkat dia tak sama. Confirm dia bukan matriks yang sama. Okey, so peringkat dia mesti sama. Kalau 3/2 dia mesti 3/2. Tetapi peringkat yang sama tu pun belum lagi kita nak rumuskan dia adalah matrik sama. Tidak. Kita mesti tengok pula kepada syarat yang kedua. Setiap unsur mesti sepadan. So apa dia unsur yang mesti sepadan? Contoh kalau saya bagi contoh 2/2. Okey, saya ada 1, 3, 4, 5. Okey, saya dah tahu unsur kedua itu mesti juga ini 2/2 kan. Unsur yang kedua, matriks yang kedua mesti 2/2 juga. Okey, saya pun letak 2, 3, 4, 5. Pun 2/2. Tapi ini hanya menepati syarat yang pertama. Tetapi dia tidak menepati syarat yang kedua. Kerana apa? Ada satu unsur, iaitu unsur 1, 1. Ni 1, 1. Ni tak sepadan. Nampak tak? Dia semuanya mesti sepadan. Kalau 3 di sini, 3 pun mesti di sana. Dia kedudukan yang sama, mesti unsur yang sama. Tapi kita nampak dekat sini, ini 1. Yang kedua tu 2. Tak sama. So bermaksud ini adalah matriks tak sama. Kita boleh wakilkan dengan simbol yang ni lah. Okay. So dia mesti memenuhi dua-dua syarat ini pada masa yang sama. Tak boleh penuhi satu syarat sahaja, tak cukup. Okay. So kita tengok contoh. Okey, contoh kita ada P 013, Q 013. Soalannya, adakah P dengan Q tu matriks sama? Dari sini kita dah boleh nampak dah. Peringkat dia adalah ni baris ada 1, dia punya lajur ada 3. Okey. So, peringkat dia adalah 1/3. Yang kedua pun sama, 1/3. Okey. So dia dah penuhi syarat yang pertama. Kemudian kita kena tengok pula syarat yang kedua. Adakah setiap unsur itu sepadan? Yes. Semua ni 0, 0, 1, 1, 3, 3 ikut. Maka dia adalah sama. Kita boleh simpulkan P sama dengan Q. Andai kata Q itu dibagi terbalik. Contoh dia bagi Q adalah 0, 3, 1. Peringkat dah sama dah. Tapi awak nampak ni, yang kedua bagi P adalah 1, tapi yang kedua bagi Q adalah 3. Dia terbalik kat sini. So ini dia dah tak menepati syarat, maka P tak sama dengan Q. So ingat dia mesti kedudukan dan setiap unsur itu mesti sepadan. Kedudukannya betul. Okey, kalau nombor 2 lah sama betul kedudukannya. Okey, so ini adalah syarat-syarat untuk memastikan matriks itu adalah sama. Peringkat sama dan juga unsurnya mesti sepadan. Okey. Seterusnya, kita tentukan. Adakah P sama dengan Q? Okey, untuk yang ni. Saya nak tanya awak. Adakah P itu sama, matriks sama dengan Q? Siapa boleh jawab?
Yang ni. P sama tak dengan Q? Adakah matriks P sama dengan Q? Siapa boleh jawab? Adakah P dan Q matriks sama? Tak sama. Tak sama sebab apa, Zeng Hong? Sebab P itu ialah baris Okey, satu darab 3. Yes, so 1 darab 3. Okay, Q? Peringkat apa? 3 darab 1. Yes, 3 darab 1. So, di sini sahaja awak dah nampak dah. Syarat pertama je dia dah tak penuhi dah. Maka, teruslah awak kata P tak sama dengan Q. Ni kesimpulan dia. So, sebab syarat pertama peringkat dah tak sama. Awak jangan keliru pula. Walaupun setiap unsur itu sama. P ada 013, Q ada 013 juga. Tetapi peringkatnya tidak sama. Maka P tak sama dengan Q. Okey, betul Zeng Hong, bagus. Okey, seterusnya. Yang nombor 2. Saya tanya, adakah P sama dengan Q? Nombor 2 ni. Adakah matriks P sama dengan matriks Q? Tak sama. Tak sama. Zeng Hong juga. Okey, kenapa tak sama Zeng Hong? Satu ada 2, satu P ada 2, tapi Q pula negatif 2. Yes, good. Untuk yang nombor 2 ini, peringkat dia sama, iaitu 2 darab 2. So, dia dah memenuhi syarat pertama, peringkat dia sama. Tetapi, dia tak memenuhi syarat yang kedua, iaitu setiap unsur mesti sepadan. Okey, unsur yang di sini ni, dia tak sama. 1, 2 dengan negatif 2. Maka, saya boleh kata P tidak sama dengan Q. Okey? So, saya harap awak jelaslah tentang penentuan sama ada dua matriks itu sama ataupun tidak. Ada apa yang tak jelas tak dekat sini? Semua jelas ke? Bahagian nak menentukan sama ada dua matriks itu sama ataupun tidak? Ada apa nak tanya? Okey, tak ada Okey, seterusnya. Kita pergi kepada penyelesaian masalah tentang, okey, Alice dah boleh nampak Alice? Okey, good. Okay, jadi lepas ni kan, biasalah kita masalah teknologi ni, kalau sekiranya ada masalah kan, kita cuba keluar, kita masuk balik. Okay, kita cuba selesaikan. Okay, contoh diberi P sama dengan Q. Apa perbezaan dengan soalan yang sebelum ni adalah, untuk soalan yang ini, dia dah bagi tahu siap-siap bahawa matriks P itu adalah sama dengan Q. Okay, apabila diberi dalam simbol ini, maka kita tahu dia adalah peringkatnya sama. Sebab apa? Dia dah kata dah ni, ada simbol sama kan? So, peringkat sama. Dan semua unsurnya adalah sepadan. Ini, untuk soalan ni, dia bukannya kita nak menentukan dia sama ataupun tidak. Tetapi kita nak menyelesaikan secara terperinci lagi apa yang dia nak dalam soalan. Kerana dah diberi dah bahawa dua matriks P dan Q itu adalah sama. Okey, soalannya adalah hitung nilai X dan Y. Okey? Hitung nilai X dan Y. So, sekarang ini dah masuk kepada mencari nilai pemboleh ubah di dalam matriks. Okey, so kita tengok yang pertama, P. Kalau awak perhatikan, dia ada 4 unsur di dalamnya. Kerana dia adalah matriks 2 darab 2. So, bila P ni 2 darab 2, kita tahu Q mesti juga 2 darab 2. Sebab apa? Dia dah bagi tahu P adalah sama dengan Q. Dan juga, kalau P itu ada 3, 4, X, 7 dekat sini, Q juga dia mesti ada unsur 3 untuk yang pertama, 4 yang kedua, 7 di sini. Yang ni pun mesti sama. Okey, jadi apa yang kita buat adalah kita hanya membandingkan sahaja. Sebab kita tahu apabila unsur matriks itu sama, unsurnya juga adalah sepadan. Jadi yang kita nak cari di sini adalah X. So X di sini. Kita cari manakah kedudukan yang sepadan dengan X. So sepadan dengan X dengan negatif 2 di sini. Okey, dengan secara tak langsung sebenarnya kita dah boleh menentukan nilai X iaitu negatif 2. Hanya dengan cara membandingkan sahaja kedudukan yang sama. Sebab apa? Dia dah kata dalam soalan P adalah sama dengan Q. Maka peringkatnya sama dan unsurnya juga sepadan. Okey, ini hanya jika soalan diberi. Okey, manakala Y, kita tengoklah Y itu berada di Q.
Okey, kita bandingkan dengan P. Kalau kita nak cari Q, kita bandingkan dengan satu lagi matriks. Jadi kita cari kedudukan sama dengan Y di sini. Okey, so jangan pula kita tengok benda-benda lain yang tak ada kaitan. Okey, sebab kita tahu syarat yang kedua unsurnya sepadan. Jadi Y adalah 3. Okey, so tengok sahaja tempat yang sepadan, maka selesai. Okey, itu adalah contoh yang mudah lah. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir ni, dia macam ni. Okey, sama juga diberi P sama dengan Q. Okey, so matriks P adalah sama dengan matriks Q. Sama soalannya cari X dan Y. Okey, so apabila dia kata sama, maka matriks peringkatnya sama. So peringkat matriks ni adalah peringkat. Kira bilangan baris ada 1, 2, 3. Maka peringkatnya 3. Darab ada berapa lajur? 1. So ini adalah peringkat. Okey. So bermaksud Q juga peringkat yang samalah. 3 darab 1. Okey. Dan apabila dia kata matriks ini sama, maka unsurnya mesti sepadan. Dia suruh cari nilai X dan Y. Okey, tengok X dekat P berada di mana? Di sini. Yang pertama kan, iaitu 2X. 2X kedudukan yang sama dengan dia adalah Y. Di sini. Apa yang kita dapat lihat adalah, apabila kita membandingkan dengan kedudukan yang pertama, dengan pertama bagi P dengan pertama bagi Q, kita tak akan dapat menentukan nilai X. Sebab dua-dua pun ada pemboleh ubah yang tak diketahui. Ini adalah kemahiran menyelesaikan algebra lah. Jadi kita pergi balik kepada unsur yang lain. Jadi kita beralih. Tengok ada lagi tak dekat mana-mana sebutan pada unsur ni yang mengandungi X. Kan? So kita selain daripada yang P ni, kita dapat lihat juga X itu juga berada di Q, iaitu unsur kedua. Kita skip yang ini kerana kita nak bandingkan, mesti hanya bandingkan dengan kedudukan yang sepadan. Jangan pula cari 2X suka hati awak je, bandingkan dengan nombor 1 lah, tak boleh. 2X sebab sini kedudukan pertama mesti hanya boleh dibandingkan dengan kedudukan yang pertama di Q. Tapi kita tak boleh nak teruskan dekat sini sebab kedua-dua belah ini kita tak tahu. Jadi kita berganjak kepada yang lain. Oleh kerana kita nampak ada juga X di Q untuk unsur kedua, kita cuba nak mencari yang sepadan dengan X di kedudukan kedua ini dengan P. So kita nampak dekat situ. Dari sini kita dah boleh dapat nilai X. Kan? Sebab dekat sini ada suatu nombor sahaja. Maka kita gunakan yang ini. Instead daripada gunakan yang ini, kita guna yang ini. Okay. So, apa yang kita boleh dapat di sini adalah X sama dengan 8. Okay. So, X sama dengan 8 dari sini. Okay, seterusnya, kita nak mencari Y. Okay, tengok balik di kedua-dua matriks mana yang ada Y. So, kita nampak Y itu dekat sini, dekat Q, di kedudukan yang pertama. Maka kita dah tak boleh ada pilihan lain lagi sebab dah tak ada Y dah dekat mana-mana sebutan di dalam kedua-dua matriks. Hanya ada dekat sini. Tak apa, kita ambil. Sebab itu pentingnya untuk kita mencari dulu salah satu. Maka saya boleh tulis di sini, saya hanya keluarkan 2X sama dengan Y. Okey? Tapi tak ada masalah sebab salah satu kita dah ambil, kita dah kenal pasti iaitu 8. So apa yang kita buat adalah hanya menggantikan sahaja di sini. Okey? Itulah pentingnya untuk kita pergi. Kalau kita tak dapat selesaikan satu tu, kita cari yang lain. Ada tak sebutan-sebutan yang lain tu yang mengandungi benda yang kita nak cari? Kalau satu tu kita tak boleh nak selesaikan, pergi. Move kepada yang lain. Okey, so jadi Y-nya berapa sini? Berapa Y-nya? Tolong kira. Berapa Y-nya? Y-nya adalah 2 dan 8, 16. Okey? Dah, selesai. Okey, boleh? Ada apa nak tanya untuk yang ni? Jelas?
Okey, so kalau tak ada apa nak tanya, okey. Saya harap dekat awak ada buku teks Okey, sila buka buku teks muka surat 41. Okey, buku teks muka surat 41. Pergi kepada latihan kendiri 2.1C. Yang awal-awal tu tak payah, yang awal-awal tu dia agak simple sikit. Okey, pergi kepada 2.1C. Pergi kepada soalan nombor 2. Okey, pergi pada soalan nombor 2. Okey, saya nak awak buat 4 soalan ni. 4. A, B. Oh, ada 2 je. Tak apalah, kita buat 2 sahaja soalan. A dan B. Soalannya cari nilai X dan Y. Okey? Gunakan apa yang saya dah ajar tadi. Hanya 2 soalan, 2 A dan B, muka surat 41. Okey, latihan kendiri 2.1C sambung di buku latihan sebelum ini. Okey, so ada 2 cara untuk awak hantar kerja awak melalui Google Classroom. Kalau saya dah sediakan platformnya, tolong hantar kat sana ataupun secara personal. Okey, tapi digalakkan menggunakan Google Classroom lah. Okey, sebab situ ada pembuktian yang awak ada hantar kerja. Okey, sebarang masalah, okey, awak boleh tanya saya secara personal lah. Okey, nanti saya akan bimbing kalau ada yang tak jelas. Okey, so setakat ini itu sahaja kelas kita. Sekali lagi saya nak ingatkan, esok ada sila rujuklah surat yang saya bagi. Senang cerita, sila rujuk kepada apa sahaja maklumat yang saya bagi dalam grup WhatsApp. Okey, so itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Okey, sama.